ni rumah aku bersepah nak curi kan. Yahudi tu sebut apa? Ni Yahudi tu sebut apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Jadi untuk kali ni saya ingin untuk mengajak untuk kita sama-sama ambil cakna, ambil tahu, ambil peduli tentang peristiwa yang sedang berlaku. Mungkin ada di kalangan kita yang memang dah tahu, yang mengikuti perkembangan semasa setiap minit, setiap jam dan sebagainya. Dan mungkin juga ada di kalangan kita yang memang tak peduli dan tak ambil tahu pun dalam keadaan ataupun kejadian ataupun peristiwa yang sedang berlaku, yang sedang menghimpit saudara-saudara kita di bumi Palestin. Jadi apa yang saya nak kongsi hari ini adalah berkaitan dengan sebenarnya apa yang berlaku. Kalau kata kita nak sebut kenapa berlakunya peperangan ni, benda ni dah berlanjutan lama kan? Berlanjutan lama sejak daripada masuknya kelompok Yahudi yang dibawa ataupun yang semua ni didalangi oleh Zionis. Dan Zionis bawa kelompok Yahudi masuk ke Palestin. Di situlah bermulanya detik hitam ni, bermula waktu tu lagi. Dan bila mereka masuk, walaupun disambut baik oleh rakyat ataupun umat Islam di Palestin, oleh Arab Palestin, akhirnya lepas pada tu berlakulah penjarahan sedikit demi sedikit. Akhirnya rakyat-rakyat Palestin dihalau keluar daripada rumah mereka sendiri. Jadi itu detik permulaan. Sebab itulah berlakunya siri-siri peperangan daripada tahun-tahun sebelum ni. Siri peperangan sebab umat Islam Palestin, Arab Palestin nak mempertahankan balik hak yang mereka sepatutnya, hak tu hak mereka yang telah diambil. Okey, jadi untuk peperangan yang terbaru ni macam mana berlaku? Kenapa berlaku? Dia berkaitan dengan pengusiran rakyat Palestin di Sheikh Jarrah. Jadi ni pun sebenarnya dah berlanjutan beberapa ketika kan. Cuma benda ni pengambilan ataupun pengambil alihan ataupun pengusiran ni kononnya dibuat secara undang-undang. Jadi adalah mereka punya persidangan sendiri yang memang akhirnya kita tahu benda tu bias, yang mana mereka sendirilah hakim, mereka sendiri peguam sebagainya. Akhirnya umat Islam Palestin yang di Sheikh Jarrah ni dihalau keluar. Dan saya ada tengok satu video pun yang mana bila mana orang Yahudi tu nak ambil rumah tu, nak ambil satu rumah ni, yang rakyat Palestin, seorang wanita Palestin tanya kat dia, bersepah nak curi rumah aku ni rumah aku bersepah nak curi kan. Yahudi tu sebut apa? Ni Yahudi tu sebut apa? Sebab Yahudi tu sedar ada curi. Dia kata kalau aku tak curi pun orang lain akan curi juga. Dia pun sebut kalau aku tak curi, dia memang dia nak curi kan. Dia sendiri mengakui bahawa perbuatan dia tu adalah mencuri. Tapi dia kata kalau dia tak curi, orang lain akan curi juga. So dia nak benda tu jadi hak milik dia. Itu yang berlaku. Dan penentangan ni berlaku sebab rakyat Palestin di Sheikh Jarrah ni bangun untuk mempertahankan hak mereka supaya tak diambil, supaya tak dicuri. Dan bila berlakunya peristiwa ni menyebabkan rakyat-rakyat Palestin kebanyakan tempat ni bangun nak bangkit, nak berjuang, dan mereka mula berkumpul. Dan mereka telah bangun pergi beramai-ramai berkumpul di Masjidil Aqsa pada bulan Ramadan, sambil-sambil nak mengimarahkan masjid tu. Masa yang sama mereka nak tunjukkan protes. Jadi bila ramai-ramai berkumpul di Masjidil Aqsa, masa itulah berlakunya peristiwa pencerobohan. Tentera Zionis masuk menceroboh dan mencederakan dan menyerang umat Islam yang sedang beriktikaf, yang sedang beribadah di Masjidil Aqsa pada 25 Ramadan, 27 Ramadan dan sebagainya, beberapa siri. Dan benda ni berlaku menyebabkan rakyat Palestin makin bangun, makin marah, dan makin ramai datang berkumpul dan menuju ke Baitul Maqdis. Sehingga akhirnya pada waktu raya tu dikatakan bilangannya ratusan ribu di Masjidil Aqsa. Sebab rakyat Palestin semua bangun. Dan dalam tempoh tu juga berlakunya pertempuran dan serangan demi serangan oleh pihak Zionis. Masa yang sama mereka juga menyerang Gaza. Bila mana mereka menyerang Gaza, berlakulah tindak balas ataupun serangan balas yang dibuat oleh Brigade Al-Qassam, iaitu satu pasukan tentera elit Hamas yang menguasai ataupun yang memerintah Gaza. Kat situlah puncak ataupun kita tengok kenapa berlakunya peperangan yang dinamakan Saiful Quds. Dinamakan perang ni sebagai perang Saiful Quds. Kenapa berlakunya peperangan ni? Bermula dengan kita kata kerakusan pihak Zionis dan Yahudi itu sendiri. Jadi apa yang saya nak ajak untuk kita sama-sama buat bila tengok berlakunya peperangan ni, kita kena sedar bahawa orang kafir Zionis ni ada di mana-mana dan mereka terus menerus akan terus berusaha untuk menguasai
mana-mana negara Islam, walaupun sekarang ni kita tak rasa macam kita tak duduk kat Palestin, tapi kita kena merasai bahawa kita bukan dalam keadaan yang selamat. Bila-bila saja kita boleh diserang dan kita perlu bangkit. Maksud bangkit ini bukanlah saya nak ajak untuk kita terus pergi berjuang berjihad di sana dah. Ruang medan jihad tu luas. Jadi antara perkara yang penting yang perlu kita lakukan untuk dalam situasi semasa selain berdoa memohon pada Allah SWT memberi kemenangan dan kemenangan kepada saudara kita di Palestin. Masa sama kita memberi sumbangan, kita menyumbang dalam bentuk harta, kita menyumbang dalam bentuk apa-apa bentuk yang kita boleh sumbang. Dan kita sekarang ni kita ada gerakan yang kita boleh tengok dekat sosial media, gerakan-gerakan membawang, gerakan-gerakan netizen yang menyerang laman web, agensi, page Facebook, Twitter dan sebagainya yang telah menyebabkan Israel koyak dan menyebabkan mereka sendiri pun merasai bahawa ramai di kalangan orang Malaysia, dan orang Malaysia ni disebut-sebut menyerang. Itu antara benda yang boleh buat menunjukkan kebersamaan kita dengan rakyat Palestin. Dan yang paling penting sebenarnya untuk kita bersungguh-sungguh dalam bidang ataupun dalam apa jua yang kita buat, benda baik yang kita buat untuk membangunkan diri kita dan membangunkan umat Islam itu sendiri. Maksudnya kalau kita ni dalam apa-apa bidang, kalau kita sebagai pelajar, kita jadilah pelajar yang cemerlang. Sebab apa? Akhirnya kita nak berjaya menjadi seorang tokoh yang akhirnya boleh membantu dan mempertahankan Islam itu sendiri. Dan apa-apa juga bidang, dalam apa-apa bidang kita jadi yang terbaik dalam bidang kita. Macam mana kalau kita tengok sekarang ni, walaupun Gaza tu ditindas, Gaza tu dihimpit, tapi mereka berjaya membangunkan sistem pertahanan, berjaya membangunkan sistem senjata yang hebat, yang boleh akhirnya roket-roket mereka ni dah boleh sampai ke seluruh bumi Palestin yang terjajah. Mana-mana kawasan pun dia boleh sampai. Dan kat mana, sebab apa boleh terbina yang itu? Sebab mereka membangunkan diri mereka sendiri, mereka menjadi yang terbaik. Kita perlu berusaha untuk menjadi seorang manusia yang terbaik supaya kita dapat membantu membangunkan kembali kegemilangan Islam dan membantu mempertahankan hak-hak kita sebagai seorang Islam. Jadi itu antara usaha yang perlu kita buat. Selain kita tak boleh tengok sekadar dalam peperangan ni. Kalau kita menang peperangan ni, Zionis akan terus menerus, akan ada siri-siri peperangan yang seterusnya. Dia tak akan tamat kat situ ya. Malah Zionis bukan hanya ingin menguasai Palestin, Zionis ingin menguasai dunia. Kita kena buat sesuatu untuk mempertahankan. Maknanya kita sebagai diri kita, apa yang kita kena buat? Kita kena buat sesuatu pada pihak kita. Dan walaupun kita tak boleh bantu berjihad, berjuang di Palestin, tapi kita buat dalam kapasiti kita. Kita buat yang terbaik, menjadi manusia yang terbaik dalam bidang kita. Itu yang antara benda yang perlu kita buat. Selain doa, selain sumbangan dan selain boikot dan sebagainya, kita perlu membangunkan diri kita menjadi manusia yang lebih baik, yang akhirnya kita dapat membantu kemenangan Islam itu sendiri. Wallahualam, sekali itu dulu. Mudah-mudahan perkongsian ini dapat memberi kesedaran untuk sama-sama kita cakna dan ambil peduli. Dan kalau ada kesalahan fakta, minta perbetulkan. Dan kalau nak tengok update-update terbaru tentang peperangan ini, nanti boleh tengok link-link yang saya akan bagi kat bawah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Sekali itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.